أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian dalam keadaan sihat dan afiat, insyaallah. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua para pendengar bersama dengan saya, Ustaz Suhailin Najimin, dalam tazkirah atau peringatan penting kepada kita khususnya pada hari mulia Jumaat ini. Hari ini dan pagi yang mulia ini saya akan bercerita tentang kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Khalifah Ar-Rashidin yang mendapat didikan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, era pemerintahan kerajaan Islam, kita kena tahu tentang perkara ini, yaitu tentang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, lahir pada tahun gajah. Pada satu apa? 11 Rabiul Awal, tahun gajah nama dia, ya. Adakah tahun gajah? Masya Allah. Dan bermulanya pemerintahan zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, bermula pada satu hijrah. Hijrah yaitu permulaan hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, ya. Dan Rasulullah SAW selepas itu sehinggalah 11 hijrah ataupun dalam tahun Masehi, daripada 622 Masehi sehinggalah 632 Masehi, yang mana kewafatan Rasulullah SAW pada masa ini. Tuan-tuan dan puan, kemudian disambung oleh zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yang bermula pada 11 Hijrah sehinggalah 40 Hijrah, ataupun pada tahun Masehi 632 Masehi sehinggalah 661 Masehi. Kita lihat dalam era pemerintahan ini, ya, yang mana pusat pemerintahan semasa Khulafa Ar-Rasyidin, tuan-tuan dan puan, bermula di Madinah, bertapak di Madinah Al-Munawwarah. Nah, negara-negara ini pada masa ini, negara Islam ini Khulafa Ar-Rasyidin ini dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, kemudian diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan seterusnya dipimpin negara Islam ini oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, ada 4 khalifah, Masya Allah. Dan seterusnya era pemerintahan kerajaan Islam dan puan, bermula kerajaan Umayyah, yaitu bermula pada tahun 41 Hijrah sehinggalah 132 Hijrah, ataupun 661 Masehi sehinggalah 750 Masehi, ya. Dan pusat pemerintahan di Damsyik, Syam. Kenapa, tuan-tuan dan puan, Syam ini menjadi tempat pemerintahan? Kerana Umayyah penuh Umayyah lah. Nah, dia beritahu Rasulullah SAW telah beritahu ada satu perbualan. Kata Rasulullah, wahai dia beritahu siapa nama tu? Bila kau jadi pemimpin nanti, kata Rasulullah SAW, kau hendaklah jadi orang memimpin dengan baik. Maka dia pun berpikir, Rasulullah tahu, saya akan jadi pemimpin. Maka dia jadi pemimpin, dia jadi khalifah Islam untuk pemerintahan kerajaan Umayyah ini. Dan kemudian dia mengambil bahawa negara Syam ini, negara Turki sekarang itu. Tuan-tuan, ingatlah, Turki inilah negara di antara Arab, penghubung di antara Arab dan Eropah. Jadi Turki, tuan-tuan, adalah satu negara yang Syam pula, bukan Turki. Syam ini adalah Syria. Di Syria ini. Syria ini negara yang negara Syria sekarang. Turki itu tentang Sultan Al-Fatih. Maka tuan-tuan yang rahmat sekalian, maka Syria itu di Damsyik, Syam inilah ataupun Syria inilah sebuah negara yang mana
akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Para nabi pun itu di situ, para rasul pun ada di situ. Maka dia mengambil Syam ini sebagai tempat pemerintahan. Khalifah-khalifah yang terkenal tentu yang membuat adalah seperti Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ini kan seorang khalifah Islam yang pada masa ini tidak ada orang miskin di negara Islam pada masa ini. Orang nak bagi sedekah pada zaman Umar Abdul Aziz, tuan-tuan pun orang tidak mau terima sedekah. Jadi semua harta itu diletakkan di Baitul Mal. Betapa kayanya orang pada masa itu, Islam pada masa itu. Dan kemudian diteruskan zaman kerajaan Abbasiyah, tuan-tuan, yang bermula pada 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah. Lama kan negara ini. Kemudian 750 Masehi sehingga 1258 Masehi pusat pemerintahan bagi negara Baghdad, bagi kerajaan Islam ialah di Baghdad pada masa Abbasiyah ini. Teman-teman, ini satu tempo yang lama. Berapa ratus tahun kalau kita kira bagi Khulafaur Rasyidin sampailah Turki Utsmaniyah nanti Turki Utsmaniyah 600 tahun begitulah Jadi khalifah yang terkenal adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far bin Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid teman-teman pada masa ini adalah pemerintahan yang ulama-ulama banyaklah. Ulama-ulama ilahinya, ulama-ulama yang hebat lah. Dan Abu Ja'far Al-Makmun dan seterusnya. Zaman kerajaan Utsmaniyah seterusnya diteruskan bermula pada 698 Hijrah sehingga 1341 Hijrah ataupun 1299 sehingga 1924 Masehi. Sekarang ini 2021, mananya baru saja nih, tidak berkira 100 tahun lah negara Turki ini. Dan insyaallah 2224 ini akan habis perjanjian yang mana Turki tidak boleh membangunkan dia punya ekonomi. Sekarang insyaallah perjanjian dengan British tuan, insyaallah dengan penjajah di sana kan, maka dia akan boleh mengeluarkan barang-barang dia sendiri. Insyaallah akan jadi kaya, ada minyak dan sebagainya di bumi Turki ini, kata dalam sejarah lah. Pusat pemerintahan ialah di Istanbul, Turki. Dan sultan yang terkenal adalah Utsman Ertugrul Muhammad Al-Fatih. Kalau kamu kenal dengan Muhammad Al-Fatih yang telah membuka Konstantinopel, Turki yang telah membuka Konstantinopel, Urkhan dan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi ciri-ciri pemimpin kita hendak mau tahu, kita hendak tahu siapakah pemimpin kita ini, pemimpin Islam ini, Khulafaur Rasyidin, bukan calang-calang orang yang mau menjadi pemimpin Khulafaur Rasyidin. Yaitu ciri-ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar, tegas, yaitu bukti apa? Tegas memerangi nabi palsu. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, tuan-tuan, maka apa yang terjadi? Banyak nabi-nabi palsu muncul. Nabi Musailamatul Kadzab, ada juga perempuan mengaku jadi nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin Khalifah Rasyidin ini, memerangi para nabi, golongan murtad yang keluar dari Islam, dan golongan yang enggan membayar zakat. Zakat ini wajib, mesti dibentras orang-orang seperti bahaya kalau tidak ini kan. Kemudian ciri kepimpinan juga adalah setia dengan arahan Rasulullah SAW, yaitu meneruskan cita-cita Rasulullah SAW untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima perang untuk menentang kerajaan Ghassan karena membunuh utusan Rasulullah SAW. Utusan tidak boleh dikacau, duta tidak boleh dikacau dalam sebab dia ada hubungan diplomatik. Berpandangan jauh, Sayyidina Umar ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai usaha untuk mengumpul Al-Quran. Al-Quran pada zaman ini, kewafatan Rasulullah SAW telah menyebutkan habislah Al-Quran kan, bukan habis Al-Quran itu habis turun. Kemudian untuk mengumpulkannya di kepala beramai syuhada perang meninggal. Jadi kumpul termasuklah Umar sendiri, Sayyidina Khalifah Umar dan semualah mereka itu hafal Al-Quran. Untuk usaha mengumpul Al-Quran ditulis yang terdapat pada pelapat tamar, kulit kayu, kepingan batu dan tulang hewan. Karena ramai penghafal Al-Quran terkorban dalam perang Yamamah. Allahu Akbar. Kemudian mengamalkan syura. Syura tentuan adalah satu bentuk mesyuarat.
secara bermusyarat oleh yang ditentukan dalam Islam, ya, dan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentara Rom yang membawa kepada pembukaan wilayah Syam, itu Syria. Yang kedua adalah pemimpin Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ciri kepimpinan adalah tegas, yang mana menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid sebagai panglima perang dan Ubaidah bin Al-Jarrah semasa perang Yamamah. Ya. Kemudian adil. Ya. Sayyidina Umar ini adil. Beliau meninjau sendiri keadaan rakyat demi memastikan kebajikan mereka terpelihara dan menyamar sebagai rakyat biasa. Malah beliau seorang yang memberikan bantuan, sendiri angkat bantuan. Bayangkanlah seorang Perdana Menteri Presiden angkat bantuan untuk bagi, dan seorang yang rapat dengan Allah, Rasul dan sebagainya, ya. Dan juga Sayyidina Umar Khattab ialah seorang berpikiran terbuka. Beliau sedia ditegur oleh Rasulullah SAW dan menerima pendapat Sayyidina Abu Bakar dalam isu pembebasan tawanan perang Badar, yang mana orang-orang kafir Quraisy yang telah ditawan disuruh untuk mengajar anak-anak Islam yang kecil-kecil. Ramai yang pandai membaca syair orang Arab ini kan. Kalau cara orang Arab dulu, kalau orang berperang bawa periuk, bawa istri, bawa semualah, lancang semua bawa, terus bermalam. Jadi bila orang berperang, kalau kalah, semua ini harta ini adalah rampasan perang nama dia, maka akan balik. Dan kalau yang hidup pada perang Badar itu, jurang kena untuk membebaskan diri sendiri, kena masuk Islam ataupun jurang mengajar baru balik Mekah, Madinah, Mekah lah. Allahu Akbar, kan hebat kan Umar Al-Khattab ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, ciri-ciri beliau adalah Sayyidina Umar ini, tuan-tuan dan puan, adalah cekap, menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu Al-Dewan demi melicinkan pentadbiran. Satu, mengemas kini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Masa ini tentera dibayar oleh tentera, ada cuti dan dibayar, ada gaji dia. Sayyidina Umar ini. Itu namanya Sayyidina Umar, itu sebabnya kita kena bayar zakat dengan gaji pendapatan kita itu, kena bayar zakat pendapatan lah. Seterusnya membagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa. Di bawah kuasa beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap, yaitu Amr bin Al-As dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan kan, jurang ini adalah pemimpin Arab, teman-teman. Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam dan dia menjadi pemimpin. Jadi itu adalah sebabnya salah satu dia menjadi selepas Khalifah Rasyidin kemudian jadi Muawiyah kan. Kemudian seterusnya diikuti oleh sahabat Rasulullah SAW, pemimpin Khalifah Utsman bin Affan. Ciri-ciri kepimpinan berpikiran terbuka, yaitu melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal, membenarkan sahabat untuk keluar dari Madinah. Sahabat juga boleh keluar ke Madinah, tidak masalah. Berpandangan jauh, menubuhkan jawatan kuasa bagi pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, yang menggunakan Lajnah Arab Quraisy bagi menyelesaikan kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Mazhab Al-Quran ini dikenal sebagai mazhab Utsmani. Teman-teman, apabila Islam ini berkembang selepas peperangan dan sebagainya kan, Islam ini berkembang. Jadi Al-Quran ini dibaca dengan lahjah, sebutan-sebutan ikut mulut. Kalau orang dusun punya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Jadi apa yang dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan ialah dia tulis balik Al-Quran Rasul Utsmani, supaya dia adalah raja Arab Al-Quraisy. Sebab Rasulullah SAW adalah orang Arab Quraisy. Ditulislah. Sekarang kita jumpa, Masya Allah. Yang ketiga adalah beliau ini seorang yang inovatif, menubuhkan pasukan tentara laut sehingga dapat meloloskan Empire Islam di Syam dan Mesir. Tentara laut kan. Seterusnya adalah prihatin menyumbangkan harta kekayaan untuk pertahanan negara, membesarkan Masjid Nabawi untuk keselesaan umat Islam. Masya Allah. Ya. Dan kemudian adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, tuan-tuan. Ciri kepimpinan adalah berpandangan jauh. Sayyidina Ali, tuan-tuan, adalah menantu Rasulullah SAW. Dan istrinya Fatimah. Kita kan tahu, tuan-tuan. Dan Rasulullah SAW juga telah bagi tahu kepada orang bahwa
Saya ini khazanah dan Ali adalah miftah, kunci bagi ilmu, khazanah ilmu. Masya Allah, Rasul begitu. Maka tidak heran Sayyidina Ali tuan-tuan, apabila kewafatan Rasulullah SAW tuan-tuan telah berlaku saat orang-orang Rom datang ke Madinah. Dia beritahu tentang yang penceritaan tentang Al-Kahfi, pemuda Kahfi itu. Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau kamu betul Islam ini betul, maka ceritakan kami tentang Ashabul Kahfi. Nah, Sayyidina Umar pun macam mana ni? Panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tuan-tuan, dia menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini dengan jelas dan terang. Rasulullah telah beritahu macam ini. Terkejut. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah tahu kan, hebat. Sudah tahu tentang kisah-kisah akan datang. Jadi Sayyidina Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umar adalah berperang jauh menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Utsman bin Affan karena keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai pemberontak. Masa itu kan tegas memecat gubernur yang dilantik oleh Khalifah Utsman bin Affan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Asy'ari untuk meredakan kemarahan pemberontak. Berani menyertai hampir semua peperangan dan sentiasa berada di barisan hadapan. Sanggup menerima jabatan khalifah walaupun mengetahui beban yang bakal dihadapi. Tuan-tuan, inilah dalam pemerintahan akan ada terjadi itu. Semua nak jadi pemerintah, semua nak jadi bos. Akan jadi begitulah. Sayyidina Ali adalah orang yang berilmu, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang seperti undang-undang sehingga dilantik menjadi hakim di Yaman. Masya Allah. Pencapaian pemerintahan Khalifah Rashidin dari segi agama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Khalifah Umar pula telah berjaya mengembangkan dakwah Islam sehingga ke wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Masya Allah. Dari segi politik, hubungan politik. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ialah membuka wilayah Baharul Islam di sebahagian wilayah Irak dan Syam. Khalifah Umar menubuhkan Majlis Syura, jabatan polis, jabatan tentera, ada semua ada gaji semua ni, dan jabatan perbendaraan negara yang menyimpan gaji, duit cukai dan cukai apa? Ialah cukai. Ada cukai juga ni. Cukai negara bukan Islam terhadap negara Islam ada cukai nama dia. Ya. Kemudian semua disimpan di dalam khazanah negara dan disinilah bikin bayar gaji tentera, polis dan semualah. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan berjaya mematahkan pemberontakan dan berjaya meloloskan wilayah kekuasaan Islam sehingga ke Mesir, Rom, Afrika Utara dan Pulau Cyprus. Dari segi ekonomi, Khalifah Umar Al-Khattab tuan-tuan dan puan memperkenalkan cukai jizyah dan kharaj. Jizyah dan kharaj, ini cukai. Memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah. Tuan-tuan dan puan, hebat. Masa ini Sayyidina Umar dia beritahu, Sayyidina Umar, ada ni bila banjir di Mesir ini akan dikorbankan seorang gadis. Sayyidina Umar pun beritahu, dia tulis surat kepada Sungai Nil, wahai Sungai Nil, berhentilah kau. Ambil tu surat, sahabat ambil gubernur di sana beritahu Sayyidina Umar begini, Sayyidina Umar tulis surat, hantar surat kepada gubernur, wahai, inilah surat dari Khalifah. Wahai Sungai, kau reda lah. Sip, dia bang sama di sungai lah. Reda terus. Maknanya tidak ada, sebenarnya itu semuanya sangkaan zaman-zaman dahulu yang menggunakan daripada korban ya. Dan kemudian dibinalah terusan. Terusan pun subur lah di Mesir. Ialah Mesir sana. Kemudian Sayyidina Umar juga mengemaskini institusi Baitul Mal, dan Baitul Mal, harta Islam ini, orang-orang Islam yang tidak halal menjadi halal di Baitul Mal, letak situ. Kemudian meneroka tanah baru untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Dan Sayyidina Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib meneruskan ketentuan jizyah dan dikenakan kepada golongan zimmi. Golongan zimmi itu itulah Islam, negara Islam. Kemudian ada juragan bagi mufti ataupun cukailah antar pergi negara Islam. Sosial. Dari segi sosial, Umar Al-Khattab dan menghapuskan tawakkuf Islam, yaitu mengasaskan tahun hijrah ataupun takvim Islam yang kita gunakan sekarang itu kan Rabiul Awal
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah. Begitulah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Karena Zulhijjah kan minggu depan. Karena Muharram sebenarnya. Itu Muharram ya. Memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk memelihara kebajikan rakyat, membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Hebat kan? Sekarang kita pun semua ada, kita guna sistem-sistem ini. Dan juga negara yang hebat yang masuk dalam Al-Quran itu negara Sabah dan Umpan. Negara Sabah ini negara padang pasir. Apabila dia dipimpin oleh orang yang berilmu, kemudian yang pemimpin dan orang berilmu bergabung dengan Umpan, maka negara Sabah ini menjadi maju, pengairan bagus, selain bagus, dan pertanian pun bagus. Tapi bila berlaku rasuah dan sebagainya, pangeran itu tiada lagi air, hancurlah negara dia. Tapi sekarang mana nampaknya negara Sabah disebut dalam Al-Quran. Jika kamu beriman kepada Allah SWT, kamu mengamalkan yang bagus, moral yang bagus, ilmu yang bagus, Tuhan masa Allah SWT, kamu tidak mau gitu kan, Allah akan turunkan rahmat. Kalau tidak, fa'in kafar, dan kamu kufur, hancurlah negara kamu. Itulah janji dunia ini, itu pusingan dunia ini. Kemudian Sayyidina Umar dan Umpan ialah membina kemudahan awam, sudah kan. Dari sudut ketenteraan, Khalifah Umar dan Umpan ialah meneruskan usaha pembebasan di negeri wilayah Irak. Kemudian membuka Baitul Maqdis, Palestina dan Mesir. Khalifah sendiri pergi Palestina membuka lah. Yang sebelum ini dikuasai oleh Rom, kerajaan Rom, kan? Rom ini kan menyembah patung dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar datang, kemudian jurang yang sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang lah sembah Allah Dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan menubuhkan angkatan tentara Islam yang pertama bagi tujuan keselesaan dan perluasan kuasa. Sekarang tentara laut banyak kan negara-negara sekarang. Daripada sistem pemerintahan Islam. Pendidikan Khalifah, dari sudut aspek pendidikan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengarah untuk mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran, susulan 70 orang penghafaz Al-Quran yang mati syahid dalam perang Yamamah. Sekarang itu alhamdulillah kita di Malaysia, di Sabah ada juga yang pusat-pusat tahfiz kan. Malaysia dan seluruh dunia lah ramai yang menghafaz Al-Quran, alhamdulillah. Siapa yang menghafal Al-Quran tuan-tuan dan puan, insyaallah Allah akan bagi mahkota besar untuk kedua orang tuanya, masyaallah. Apalah Al-Quran. Khalifah Umar bin Al-Khattab dan Umar ialah menubuhkan Al-Kuttab. Kutab dan Umar ialah sekolah yang khusus untuk anak-anak. Untuk pendidikan. Ini Al-Kuttab. Zaman sekarang kita ada prasekolah dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Khalifah Utsman bin Affan menyelaraskan bacaan dan penulisan mashaf Al-Quran mengikut bahasa Quraisy yang namanya Mashaf Al-Utsmani. Jadi mari kita lihat beriktibar apakah pengajaran yang didapat daripada pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin dan Umar. Khalifah Ar-Rasyidin dan Umar mesti ada pengajaran dia. Pertama, umat Islam hendaklah mencontohi kepimpinan Khalifah Ar-Rasyidin ini demi memertabatkan agama Islam itu. Bangsa kita sendiri dan umat Islam ini tidak mengira bangsa, warna kulitnya apakah, yang penting kalau agama Islam dan umat, sebab sama saja kitab-kitab Al-Quran dan amalan yang sama saja daripada Rasulullah SAW, para sahabat ikut negara masing-masing lah, kemudian tabiin dan para ulama mengikut panduan ulama masing-masing dan negara dan hendaklah kita menjaga negara kita, sayangilah negara kita. Rasul pun sayang kepada negara, yaitu negara Rasulullah SAW adalah dilahirkan di Mekah, membesar di Madinah, menjadi ketua di Madinah. Allah, dia menyayangi Mekah, kata Rasulullah. Kalau saya tidak disuruh keluar, saya tidak akan keluar dari Mekah ini. Mekah ini sebuah, di situ Ka'bah, dilahir tempat situ kan. Maka umat Islam yang kedua adalah umat Islam adalah berdakwah untuk menyampaikan keadilan. Keadilan Islam ini membawa keadilan kepada umat semuanya. Kalau kau sakit, carilah dokter Islam ini kan. Kalau kau tidak harta dapat makan, kita bantu dengan sedekah, derma dan sebagainya. Islam itu merupakan negara yang agama yang murni dan sebagainya. Dia berpahala, itulah sunnah Rasulullah. Rasulullah pun tolong orang yang kalau orang lain miskin, fakir datang ke rumah Rasulullah, ditanya istri dia, ada berapa lagi? Oh, ada kurma 2 biji, 3 biji. Kurma. Oke, bagi saya semua untuk kurma, kita puasa.
Masya Allah kan. Kurma ini tuan dia boleh tahan sehari, mungkin dalam makan 7 biji, 7 biji, alhamdulillah, bolehlah. Tahan dalam mungkin sehari lah. Umat yang ketiga, umat Islam adalah menyumbangkan keperkara untuk kemajuan negara Islam. Kita mesti sumbangkan. Itulah kita kena belajar teman-teman. Ada pula kajian 72% rakyat Malaysia ini selepas SPM tidak mau belajar, tidak ke IPT, terus cari kerja. Ingatlah teman-teman, kamu adalah penyumbang negara. Bayangkan kalau 70% nih, setiap tahun 70 tahun, lepas yang terlima tidak sambung belajar. Yang sambung hanyalah dalam 28% ini. Ingat, negara kamu akan hancur.